Baik. Itulah dia. Yeay. Wow, satu persembahan yang kalau kita dapat tengok hari ini. Seni mempertahankan diri. Ya. Silat cekak yang ditunjukkan kepada anda hari ini. Jemput datang masuk balik. Kerana kami nak mulakan Malaysia hari ini pada pagi ini dengan kepelbagaian seni mempertahankan diri sambil disaksikan oleh ramai sekali semua pencinta seni mempertahankan diri ini. Kira apa? Martial art. Ya, betul. Martial art kan? Martial art. Ya. Dan kita mulakan dengan seni silat cekak yang bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum semuanya. Ya. Silakan Ke depan sikit. Ya. Okey. Kalau tengok tadi menggunakan peralatan kan, peralatan tu digunakan oleh golongan yang profesional. Betul. Kan. Jangan tiru aksi itu di rumah. Betul. Kalau anda nak belajar, boleh belajar dengan mereka semua daripada Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia. Kita bagi tepukan terlebih dahulu. Okey, jom kita nak bersama dengan dua wakilnya, Tuan Safaran Ahmad, pengerusi Persilatan Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia, dan bersama dengan Cik Muhammad Hafiz Jamil, Setiausaha Agung Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat tadi persembahan yang ditunjukkan itu orang kata baru level-level sikit. Bunga-bunga lah. Tak sampai 3 minit pun. Tak sampai 3 minit. Kalau kira pertunjukan tu itu kira baru asas. Iyalah, kalau kita itu merupakan kalau kita gunakan kaedah lading ni sebenarnya ada 4-5 macam caranya. Tapi kita ambil yang ringkas-ringkas dah. Ya. Dan parang ladin tadi digunakan Parang tersebut digunakan oleh mereka yang cuma boleh sampai satu tahap yang boleh guna ke ataupun semua orang dalam Persatuan Seni Silat Cekak tu boleh guna? Okey, saya ingin jelaskanlah. Maknanya parang lading ni adalah merupakan senjata rasmi silat cekak. Senjata rasmi. Yes. Okey. Seperti mana yang ditanya tadi, maknanya mereka yang akan mendapat anugerah parang lading ni kepada mereka yang individu yang berjasa dengan silat cekak dan mereka yang terpilih saja. Oh, tidak semua boleh menggunakannya. Yes. Ia satu penghormatan lah. Dia satu penghormatan kepada mereka yang berjasa pada Persatuan Silat Cekak Malaysia. Jadi mungkin pelibatan dia, mungkin yang terpilih tu maksudnya mereka-mereka yang menyumbang yang bukan ahli silat cekak. Yes. Dia umpama satu gelaran juga. Ya, dia merupakan, dan senjata rasmi silat cekak ni merupakan anugerah tertinggi di dalam PSSCM. Sebab dia ada di dalam lambang silat cekak tu. Baik. Maknanya ada macam ni dalam lambang ni. Kalau kita tengok lambang tu. Itulah parangnya. Okey, baik. Baju ni kan. Ni dia parang lading. Maknanya inilah parang lading. Ni Sirmal Padi. Yang ni Ahmad Muhammad. Timpat balik. Maknanya Sirmal Padi ni yang diikat ni maknanya selagi resam padi lah, selagi berisi lagi tunjuk. Okey. Baik, Tuan Safaran, kita nak melihat kepada Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia. Tuan adalah pengerusinya. Yang ni adalah Setiausaha Agung. Setiausaha Agungnya. Okey, Tuan Hafiz ya. Okey, baik. Kita nak tengok kepada gerakan di seluruh Malaysia ini. Macam mana sebenarnya, berapa banyak gerakan ataupun meluasnya pergerakan ini? Tapi dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada TV3 dan sampaikan salam kepada Yang Mulia Datuk Utama, kepada semua pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton TV3. Jadi sebenarnya silat cekak ni dah berkembang daripada tahun 1965 dan kita berkembang di seluruh semenanjung Malaysia. Dan banyak di IPT. Kita mempunyai 1,000 orang tenaga pengajar yang telah dilatih dan juga mempunyai 120 buah kelas latihan di seluruh negara. Khususnya di peringkat IPT. Luas sangat luas. Di pelbagai peringkat umur juga. Peringkat umur. Kebanyakannya kita sekarang ni dah ada sistem pelajaran yang kita ada modul dia yang mengajar untuk kanak-kanak juga. Jadi sehinggalah peringkat umur 7 hingga 12 tahun, kemudian dah 12 ke 16 tahun. Dia ada step by step. Ada modul-modul tertentu lah. Jadi lepas 16 tahun tu jadi apa pula? Sebab 16 tahun macam tadilah, dia punya kalau penglibatan dia layak. Sampai dia dapat peringkat sijil menengah, sijil rendah dan parang lading. Dia orang kata sekolah dari awal lah. Orang kata nak mendidik tu. Kan? Daripada rebung tu barulah kita dapat lentur dia. Kalau daripada kita tu tak boleh dah. Dah kerah dah ni. Sebenarnya pengalaman saya yang belajar ni daripada umur sampai 65 pun masih lagi belajar. Boleh. Macam kita boleh. Saya ni ada 66 tahun. 67.
Tuan memang dah hebat. Bukanlah hebat. Tapi Allah bagi. Tuan dah memulai dari awal kita dah kesihatan. kan sampai pegang parang lading tu maksudnya. Jadi saya dah luar 50 biasa. tahun dalam Saat Cekak. 50 tahun. Maknanya orang kata daripada umur 15 tahun. 17 tahun. 17 tahun Tuan sebagai pengurusi mungkin nak melihat kepada nak menjemput siapa-siapa yang nak mencintai seni silat cekak ni silakan. Sebagai ahli Saat Cekak di Malaysia dan juga sebagai pengurusi persilatan dan sebagai naib presiden Persatuan Cekak Malaysia, saya menjemput tuan-tuan yang di sana ataupun di luar sana tu yang menonton TV3 pada pagi ini. Ya. Semoga hadirlah. Orang kata kalau nak belajar Saat Cekak, belajarlah Saat Cekak. Sebab budaya kita, siapa lagi nak mendaulatkan budaya kita? Okey. Kalau boleh bukan join, kan? kita. Betul. Ya. Tuan, Sesuai dengan kerajaan madani yang ditawarkan oleh Yang Perdana Menteri. Okey, betul. Terima kasih semuanya kerana sudi bersama dengan kami. Bertutup. Dia punya gerakan. Belum. Oi. Boleh. Ditunjuk. Okey. Tunjuk action. Ya, jadi itulah dia silat cekak. Jadi kita akan pergi ke seni mempertahankan diri yang seterusnya kejap lagi. Betul, kerana kita nak kongsikan berkaitan dengan anda kepelbagaian seni mempertahankan diri di Malaysia terutamanya, dan ini ada sedikit bingkisannya. Kepelbagaian seni mempertahankan diri merujuk kepada latar belakang bangsa, budaya dan agama. Wujud sejak berkurun lamanya. Selain dijadikan sebagai benteng melindung diri, seni ini juga dilihat sebagai asas dalam menyatupadukan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Seni silat begitu sinonim dengan bangsa Melayu. Seni persilatan Melayu mendapat pengiktirafan UNESCO pada tahun 2019 sebagai seni bela diri yang berasal dari semenanjung tanah Melayu, khusus dari Kerajaan Langkasuka. Ketangkasan langkah dan gerakan yang tepat mampu mencederakan pihak lawan walaupun tanpa menggunakan senjata. Wushu pula berasal dari negara China. Wu bermaksud ilmu perang, manakala Shu membawa makna seni. Keunikannya mendapat pengiktirafan antarabangsa apabila acara itu dipertandingkan pada Sukan Olimpik Junior 2022 di Afrika Selatan. Silambam, gaya pertahanan diri yang berasal dari Bukit Kurinci yang kini dikenali sebagai Kerala India pada 5,000 tahun dahulu. Penduduk tempatan pada ketika itu menggunakan tongkat buluh atau rotan bagi mempertahankan diri mereka daripada serangan haiwan buas. Silambam antara seni yang tertua di dunia. Masyarakat Tamil tradisional menganggap seni mempertahankan diri ini perlu dipelajari untuk menjadi insan yang lebih sempurna. Seni mempertahankan diri juga dapat memberikan kecergasan fizikal selain meningkatkan disiplin diri. Masyarakat harus memelihara dan memperkasakan setiap seni warisan ini yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Dalam Olimpik tak ada.
Kita boleh save. Kita boleh save. Okay. Ni coach ke, marshal ke? Saya pengadil. Pengadil. Okay. Jemput ke depan. Tapi inilah coachnya, Amir Adha, Ya. Abu Bakar yang merupakan coach, dan ini kita ada peserta-peserta dan mereka adalah wakil untuk SEA Games. Akan pergi ke SEA Games. Maksudnya levelnya ke peringkat kebangsaan lah sekarang ini ya. Okey, kita ucapkan selamat datang. Dan ini adalah sukan fencing lawan pedang dan kita nak tahu lebih lanjut lah berkenaan dengan sukan ini sebab ini sukan kompetitif yang dipertandingkan di peringkat antarabangsa juga. Dan permulaannya macam mana coachnya kalau nak dikongsikan? Permulaan dia kita kalau di Blade Club kita akan start daripada umur 5 tahun. 5 tahun lagi? Beginners, lepas tu ada intermediate dan after that ada advanced level. Advanced level mostly very competitive macam diorang macam mereka berdua ni lah? Yes, betul. Kompetitif cuma dalam permainan lah. Betul. Kalau kita tengok lepas dah habis permainan akan kembali fair games. So kalau kita tengok sukan blade ni, blade fencing ni telah pun pergi ke peringkat-peringkat yang sangat tinggi, peringkat kebangsaan sampai ke SEA Games. Jadi bagaimana dengan pelibatan di Malaysia ni? Rakyat Malaysia ni ramai tak yang berminat untuk masuk blade fencing ni sebenarnya? Kita sebenarnya memang ramai yang minat, cuma tak tahu lawan pedang ni ada dekat mana selalunya kan. Betul. Jadi biasanya rakyat Malaysia tengok lawan pedang macam tak ada je ataupun sukan yang mahal. Betul. Jadi mentaliti tu dia salah sikit. Sebenarnya affordable juga lawan pedang. Sebab orang selalu tengok dalam drama. Betul. Kan? Orang-orang kaya je main fencing. Dan kebanyakannya ianya berada di sekolah-sekolah private, swasta kan. Sebab saya pun pernah terlibat juga dalam sesi pembangunan di peringkat sekolah ini. Okey, kita ada Encik Ahmad juga. Encik Ahmad juga merupakan seorang jurulatih atau bagaimana? Jurulatih dan atlet juga, bekas atlet juga. Yes. Ini tinggi tau, kelebihan dia memang besar ni. Macam mana melihat kepada pembangunan sukan ini di Malaysia terutamanya? Pada pendapat saya, buat masa sekarang ni lawan padang dia tengah membangun sukan ni di Malaysia, tapi kebanyakannya tertumpu di arah macam di bandar-bandar besarlah, di Lembah Kelang, di Pulau Pinang. Tak masuk lagi kawasan-kawasan yang jauh lagi ada, tapi dia tak seberapa banyak macam dekat area kawasan bandar. Capaian dia tak termasuklah ke situ. Ya, dia ada. Maksudnya kalau atlet tu ada di tempat yang lain, dia kena pergi berhijrah ke bandar untuk berlatih lah. Semoga dengan ramai yang menonton MSI hari ni kan tahulah bagaimana cara untuk mendaftar. Okey, mendaftar satu perkara dan juga menjadi atlet seperti mereka berdua ni lah. Kita nak perkenalkan namanya siapa ni? Muhammad Abdul Syizwan bin Abdul Hadi. Berumur 22 tahun. Saya juga 22 tahun. Dah berapa lama terlibat dalam sukan lawan pedang? Saya bermula pada tahun 15 tahun. 15 tahun. Start umur 15. Saya berasal daripada sekolah sukan Tunku Magdalena Ismail dan sekarang training di Blade fencing. Oh, memang sekolah sukan SSTM. SSTM. Yang ini lawan dia tadi. Tadi siapa menang ni, Jamat? Nama saya Jesai Lishan Rabiduna. Saya seorang lawan pedang jugalah. So kalau you start daripada umur 15. Awak start daripada umur berapa? Pukul berapa? Pukul 9 tadi. Belum. Tapi pada umur 10 atau 6 saya mula fencing. 6 tahun you dah mula. Apa yang membuatkan you daripada 6 tahun tu you nak masuk main fencing ni? Saya suka menonton TV lah. Saya suka tengok Star Wars atau Zorro. So saya dah jadi inspiration untuk membuat lawan pedang. Okey, baik. Kalau kita nak tengok peralatan dia. Betul. Kalau boleh, Cik Amin mungkin boleh explain sikit lah apa yang diperlukan untuk menjadi seorang fencer ni. Okey, so kalau untuk menjadi seorang atlet lawan pedang, so ada equipment semua. So contohnya macam blade ni memang perlu ada lah. Ni wajib lah. Wajib. So jacket, glove, sini glove, jacket, white jacket, and then pants dia, long socks kena pakai. Long socks dan kasut kena pakai. Dan dalam pun masih ada protection lagi. Dia tebal baju ni sebenarnya. Boleh tunjuk belah dalam kita ada half jacket. So dengan baju lagi dekat dalam. So tebal. Okey, kita nak jemput pengadilnya pula sebab kalau nak tahu ada sistem pemarkahannya, Aziz, tak boleh main 7-7 je. Tapi tadi siapa menang? Yang tadi dia saya menang. Okey, sebab awak menang, awak jadi mangsa pula sekarang ni. Awak tunjuk dekat mana tempat yang boleh mendatangkan mata dan mana yang tak boleh. Okey, untuk yang tadi kita persembahkan tadi adalah kategori AP. Untuk AP
kita boleh cucuk satu badan daripada kaki sampai kepala. Oh, semua boleh? Ya, dan kedua-dua pemain akan dapat markah kalau kita sepatutnya kita akan menggunakan mesin pemakahan ataupun scoring machine. Betul. Kalau dua-dua mendapatkan like dekat scoring machine, dua-dua akan dapat poin. Okey. Berbeza dengan foil dan saber. Okey, boleh buat contoh tak? Contoh dalam slow mo lah, jangan laju sangat awak. Kita nak tengok cucukan yang mana? Cucukan yang mana yang paling banyak markah? Yang mudah-mudah aja. Selut dulu. Okey, belakang sikit. Okey. So, macam jurulatih ya? Betul. Ya, boleh. Di. Right. Yep. Macam mana? Yang tadi tu satu cucukan tu dia satu poin. Itu kira kena? Betul. Dia untuk AP seluruh badan. Kalau terkena je dapat poin? Tak, dia sebenarnya kalau kita ada menggunakan mesin tu, sebab kalau lawan pedang ni dia ada poin yang ujung ni. Maksudnya kita akan menyambungkan daripada pemain ke peralatan kita punya scoring machine tu. Maksudnya dekat mesin tu kalau menyala, sensor dia tu boleh detect ada sensor. kiranya ada kena badan. Ya. Faham. Okey, awak pula bagi dia. Dia bagi ketiak. Kalau macam ni, kedudukan macam ni adalah lebih jelas. Tapi kalau macam tadi saya lebih kepada menggunakan bunyi poin di hujung tu untuk saya memberikan markah sebab kita tak membawa peralatan. Okey. Penat nanti. Okey. So dia tak adalah yang tempat yang mendapat poin yang paling tinggi. Tak ada. Dia Cucuk mana je dapat markah. Badan, kepala, satu markah saja. Kalau nak kira foul pula? Kalau apa yang membuatkan poin tersebut dibatalkan? Ke ini semua boleh? Dia ada foul dia. Ada tak pergerakan yang tak boleh? Okey. Bagi tunjuk yang foul satu. Close quarter. You run it. Run to him. Dia belum. Maksudnya kita berlanggar dengan pihak lawan. Maksudnya bagi pengadil rasa itu dilakukan secara sengaja. Pengadil akan memberikan kad amaran lah. Faham. Baru kita tahu sebenarnya. Lepas ni bila kita tengok sukan fencing dekat TV, kita faham lah apa yang dibuat tu. Sistem pemarkahannya. Dan mungkin hanya dengan sekelip mata sahaja boleh menang, sekelip mata sahaja boleh kalah kan? Ya, saya. Wow. Ini adalah satu ilmu baru untuk kita. Jadi sangat penting untuk anda tengok sampai habis Samuel Shah ini sebab ada banyak lagi sebenarnya seni bertahan kediri yang kita akan bawakan kepada anda. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada pasukan kat boleh kita tahu nama Selut. Okey. Kita tak ada pedang. Selut pada kita bayangkan je lah ada pedang ni. Macam bagi kad je kad lah untuk orang. Terima kasih kepada semua sebab selepas ni banyak lagi yang kami nak kongsikan. Tadi silat cekak, kemudian ada lawan pedang. Lepas ni ada apa Zik? Lepas ni kita akan ada seni tak tahu silambam tu macam mana. Nanti kita kongsikan di Malaysia hari ini. Betul apa? Tak tahu. Terima kasih.
Apa yang anda sudah lihat tadi itu adalah silambam. Jadi kita jemput kepada semua. Jemput guys, silakan. Pemain-pemain silambam tadi. Ya, boleh bawa barang-barang anda semua. Jom. Boleh Kita ke depan. Peralatan-peralatan. Ya. Apa yang digunakan? Sini. Boleh kita Dan ke ini depan. dia Guruji Dr. Murugan. Ya. Yang merupakan jurulatih Persatuan Silambam Dunia. Yes, Ya. Persatuan Dunia. Dunia tau. Okay. Not only Malaysia. Betul. Guruji, apa yang baru saja dipersembahkan tadi kalau nak lebih tahu? Tadi kita tengok dekat belakang kita ni. Dekat belakang kita ni diorang buat persembahan selambam. Persembahan selambam menggunakan semua jenis senjata-senjata. Tadi yang kita tengok tadi dekat dalam persembahan tadi tu memang diorang tunjukkan kayu panjang. Kita juga ada kayu pendek. Okey. Selambam jenis yang kayu pendek. Dua kayu tadi tu. Dua kayu jenis kayu pendek. Lagi kita ada yang terakhir tadi tu adalah surul patai. Surul patai tu apa sebenarnya? Surul patai adalah besi bergulung. Okey. Dalam zaman dulu kita pakai kalau kita tengok dia ada jam macam mana jam dinding. Okey. Yang dekat dalam tu dia ada tergulung dekat dalam tu besi tergulung tu. Okey. Dia akan ding dong tu bunyi tu kan. Okey. Okey, dalam tu ada besi tu, coil tu. Coil tu yang kita pakai dulu. Okey. So memang dia tajam. Kalau Boleh kita tengok? Boleh bawa yang coil tadi. Boleh. Apa nama dia? Surul patai. Surul patai. Suruh pakai. Surul patai ni. Alright. Okey. Awak duduk sini. Okey. Ini dia namakan surul patai ataupun surul patah kati. Kati maksud dia pisau. Okey. Surul maksud dia bergulung. Bergulung. Pisau yang Surul, bergulung. Surul patai. Boleh saya pegang satu? Boleh. So yang ni ada yang pakai dua jenis pedang. Lepas tu ada juga yang kita pakai 3. Oh, ada yang 3. Ada juga 3. So dia ada beberapa jenis. Selalu yang surul patai adalah dalam height of your length daripada kaki lah. Dari kaki sampai ke pinggang. Baru sesuai dengan kita lah. Sesuai pada ketinggian seseorang tu. Kayu pun sama juga. Kalau kita tengok dia ada 2 jenis kayu yang kita selalu pakai. Ada yang rotan, kita juga pakai buluh. Okey, faham. Boleh tengok tak contoh kayunya tu? Kayu. Ni contoh. Dah ada. Dek, sabar dek, main sini. Okey, tunjuk contohnya. Dia ini kayu dia. Kayu yang dia pakai ni adalah jenis kayu rotan. Okey. Dia ada beberapa jenis. Okey, ada juga kayu jenis yang lain juga. Okey. Dia ada kayu mantang, rotan mantang ataupun kita pakai rotan manau. Rotan manau. Manau ni, rotan manau. Rotan manau Ni yang kita pakai. Ini keras kat rumah ni. rotan dekat rumah. Awak selalu kena. Ini selalu kena. Ini lagi satu ini adalah buluh. Oh, ini yang paling sakit ni. Sakit. Ni paling sakit. Keras. Memang keras. Ini keras Okey, keras. Alright, boleh buat dekat Anip Cantik bukan. Oh, bukan cantik. Cantik di mata. Ini buluh. Kenapa ada perbezaan ni Guruji? Okey, perbezaan dia. Okey, kalau kita tengok dia punya kekerasan kayu tu. Okey, dalam kalau rotan mantang kadang-kadang senang pecah, lepas tu lebih lembut. Okey. Dia ada mantang, lepas tu ada semambu, lepas tu ada red melaka, white pahang, dia macam-macam rotan lah. Kita ada pakai. Lepas tu lagi satu yang rotan manau ni dia pasal apa? Dia punya ketebalan dekat dalam tu. Ketebalan dekat dalam. Dekat dalam tu ketebalan dia lagi keras lah. Lebih keras. Lebih keras dibandingkan dengan ini. Dibandingkan dengan rotan-rotan yang lain senang pecah. Kalau rotan manau dia lebih keras. Ni yang paling sakit ni? Yang ini buluh. Okey. Buluh ni bukan senang kita nak buat. Buluh dengan rotan ni bila kita pergi hutan, kita cuba cari buluh dengan rotan tu. Apa kita buat? Kita potong buluh tu, kita tetak buluh, lepas tu kita ambil. Tapi kita tak terus pakai. Okey. Apa kita buat dekat sebelah tebing sungai tu ada tanah liat. Okey, kita tanam dulu dekat dalam tanah liat tu, kita tinggalkan untuk beberapa hari. Supaya proses dia untuk bagi dia lebih keras. Lebih nak jadi lagi keras. Pasal kalau kita beli daripada kedai, lepas tu kita cuba potong, kita pakai, tak dapat dia punya kekerasan dia. Senang pecah. Okey. So itu adalah antara peralatan yang digunakan dalam silambam.
Kita nak tanya juga ni. Betul. Dekat peserta-peserta ini yang paling cilik lah. Ini yang paling atlet cilik. Selambam Malaysia. Okey, siapa yang paling senior kat sini? Paling senior siapa? Oh, okey. Paling senior. Tanya dulu. Okay. Tanya dulu. Berapa lama dah? Nama kat siapa? Nama saya Syamala. Syamala. Okey, Syamala berapa lama dah dalam dunia selambam ni? I mean, since 4 tahun I dah start belajar. Sekarang saya 23 tahun. Daripada 4 tahun, kira berapa? 19 tahun. 19 tahun. Dari awal, kenapa you memilih silambam untuk jadi you punya martial art? Because it's one of the Indian traditional martial art, and I just macam nak follow my dad sequence because my dad is the Mahaguru of this. Waris lah. Ya, waris. So, ada ke? Your dad kat sini ada ke? Ada. Mana your dad? Okey. Uncle. Mahaguru uncle. Mesti bangga punya lah So yeah, I just want to follow this traditional so that in future we can still macam kekalkan tradisi ni lah. That's the thing. So semua adik-beradik you main selambam? This is my younger brother. Younger brother juga bermula daripada umur 4 tahun. 4 tahun. Apa ni uncle bawa anak beranak datang sini? Sekarang dah 22 tahun. Ya, betul. Okey, so bila adik-beradik semua bermain selambam kat rumah, berlatih dekat rumah je lah. Tak. Okeylah, selalu kalau kita adik-beradik biasa gaduh, kita main orang kata apa? Cok slam buat WWE. Tarik rambut je. Ini main kayu. Kalau adik-beradik gaduh selambam macam mana? And sparring pun ada. Oh, sparring. And sparring. Oh. So, okay pakai kayu kecil. Kita nak tanya sebab tadi ni dah 4 tahun, 19 tahun adik juga kan? Tak, ini student. Nama siapa? Winish. Umur berapa tahun? 12. 12 tahun ah. Okey, dah berapa lama main silambam ni? Saya tak tahu Melayu. Tak tahu Melayu ah? Ayah. For how long you have been in this silambam? I don't know English. You don't know English? எவ்வளவு சிலம்பம் பயிற்சி எடுக்கிறேன்? Mana silambam ni? 3 வருஷம் 5 வருஷம். Dia lupa. 3 years? 6 years. 6 years. 6 years. Mana kakak dia? Oh, kakak dia sebenarnya. Tanya kakak dia. Okey, kakak. Kakak dia tadi tanya saya. Tolong uncle ya. Tolong uncle ya. Nama siapa? Roshini. Roshini. Umur berapa tahun? 19 tahun. 19 tahun Ui. 19 tahun Okey, dah berapa lama dengan silambam ni? Dari tahun 13. Kenapa you join silambam bukan seni mempertahankan diri yang lain? Saya minat silambam sebab ini Indian martial arts. So Okey. saya memang nak pamerkan Indian martial arts. You hop sikit. Hop. Okey. Nama siapa nama? Saya Hadin Raj. Okey. Umur 16. Okey, 16 tahun? Ya. Macam mana 19 tahun, 16 tahun? Tak, dia tu masalahnya. Yang sebelah tu berapa tahun? Yang ini? Yang ini 29 tahun. Okey, thank you so much. Kita hanya ada sedikit masa saja, tapi tadi memang demonstrasi yang sangat hebat daripada semua. All the best semua kita ucapkan. Jadi kalau ada yang nak join selambam mungkin boleh datang ke mana? Guruji? Okey, dia di mana-mana, dekat semua negeri-negeri, dekat semua daerah-daerah, dia ada banyak jenis selambam-selambam, kelab-kelab dia. So boleh datang masuk mana-mana kelab. Ya, join saja. Tak kisah siapalah. Adik-beradik ke, anak beranak ke, semua boleh join. Ya, jadi kalau anda nak berjaya seperti kami, joinlah selambam. Oh, bukan. Saya dah selambam. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita ada Karate Do. Hai. Assalamualaikum. Chew dan make it. Do your best, okay? Chew dan make it. Now there!
Duduk kat situ dulu. Itu cara lihatnya. Hai. Sensei Iman kita perkenalkan bersama kita untuk seni mempertahankan diri Karate Do pula. Bersama dengan anak-anak buahnya ya di sini. Lebih kurang 18 orang. Ya, 18 orang pelatih-pelatih yang ada bersama kita hari ini. Dan ini senseinya. Silakan. Dia tengah announce dia punya kata. Maknanya memang setiap kali sebelum bermulanya apa-apa permulaan dulu memang kena ada sebutan-sebutan dia. Betul. Contoh tadi? Contoh yang dia buat tu ini ialah nama dia pergerakan ni kata. Kata ni ialah set pergerakan yang mengandungi tempisan dengan serangan. Okey, kemudian setiap kata ada nama dia. Selalunya dia ambil daripada nama pencipta atau nama tempat dia berasal. So nama pencipta untuk kata ni Kushanku. Jadi nama kata tu Koshokundai. Salah satu kata daripada Shitoryu, aliran perguruan Shitoryu. Macam tu. Kemudian ini lagi satu Chibana Kushanku. So mereka buat kata aliran yang sama, okey, daripada pencipta yang sama tapi versi yang berbeza. Tengok ada lompat kat situ. Okey, dia lain eh? Dia lain. Okey, tapi mungkin ada ramai dah tahu tapi kita nak bagi sedikit fahaman kepada anda perbezaan Karate Do dan juga Taekwondo. Mesti dah selalu dapat soalan ni kan? Soalan yang baik betul adik semua Sebenarnya tuan-tuan perempuan kalau ikutkan Taekwondo tu sendiri berasal daripada Korea. So nama dah lain, tempat pun lain. Karate Do daripada Jepun. Kemudian 3 elemen yang selalu kami bezakanlah iaitu Taekwondo banyak pergerakannya daripada kaki. Walaupun trainingnya pakai dua-dua. Karate Do tangan dan kaki. Kemudian perbezaan kedua ialah Taekwondo dah banyak pendedahan ke arah sport. Karate Do masih ada unsur tradisional. Dan yang last sekali Karate Do ni sejarah dia tu banyak pada history Jepun, tradisinya tu. Taekwondo Korea lah. So negaranya pun dah berbeza. Baju pun berbeza. Kalau Karate Do macam kimono sikit. Lepas tu kalau macam dia begitu kan. Kalau Taekwondo dipakai terus. Saya tertariklah sensei sebab kita melihat kepada ini mungkin yang di peringkat yang lebih advance Betul. Tadi kata sekarang ni sparring komite. Betul. Dia ada kata komite, kategori-kategorinya juga dipertandingkan di peringkat tertinggi. Tetapi yang saya lebih tertarik adalah kepada yang baru-baru nak bermula ni. Perbezaan tali pinggang itu pun dah comel dah kan. Boleh ke mereka makan dulu tu boleh tak kita jumpa ke belakang kita? Boleh insya-Allah atau kita ke sana mereka sini. Okey mereka biasa. Everybody up. Okey, row by row Okey, come. Disiplin tau. Disiplin. Alright, stay. Okey, next row. Ni ikut umur lah ni. Lebih kurang. Ini 7, 8. Permulaan tali pinggang warna apa ni sensei? Putih. Kemudian kuning, hijau, biru, purple, brown dan juga black belt. Brown ada 4 tingkat. Ni black belt. Of course. Okey, next. Okey, jadi kalau kita tengok Allah comelnya. Mana satu? Ni berapa tahun semua ni? Okey, boleh tanya Tasnim. Berapa tahun? 8, 9, 7, 8, 9, 10. Dia tak ada susunan. Dia tak susunan. Tak ikut susunan. Silap lah. 7 years old. Tapi dah kuning. Ya, dah kuning. Dah kuning. So bermula dari umur 5 tahun macam tu dia dah mula. 5 tahun dah mula lah. Memang adik nama siapa ni? Khadijah suka Karate Do dari kecil. Okey Aziz. Sambil kita nak bersama dengan mereka, sensei ini apa yang sedang dipertontonkan ni? Baik, sekarang ni kita akan saksikan persembahan seterusnya iaitu demonstration of strength. Okey, ini sebenarnya selalu kalau orang tanya Karate Do ni, ada orang pernah tanya saya dulu, Sensei Karate Do kategori berapa papan? Saya pun gelak. Sebenarnya dia tak ada kategori berapa papan. Sebenarnya di sini kalau mana-mana practitioner tu dah sampai level yang advance, okey dekat situ sebenarnya dia tahu menggunakan strength dia untuk pecahkan genting, kayu dan sebagainya. Tapi ada teknik kekuatan mereka lah. Kekuatan mereka. Bukan nak tunjuk siapa kuat ke tidak. Bukan simply. Jom kita saksikan Jom kita saksikan sekarang ni. Nama teknik tu Hijiate menggunakan siku. Teknik dia ada 4 side dia buat tadi. Macam tu. Pecah. Nanti kita buat personal class. Personal class kita cuba Cuba. Okey, yang ni pula. Ini pula genting dan selalunya akan didemonstrate oleh black belt yang agak berpengalaman lah, agak senior. So Senpai Muinuddin dengan Senpai Syafiq Effendi, performance dia akan akhiri dengan genting, pemecahan genting. So ini memang perlukan pernafasan yang betul, kemudian stance yang betul, yang penting sekali teknik pun betul. Dan juga dari sudut keselamatan kita kena pesan don't try this at home. Don't try this at home. Boleh cakap kita. Tak expect. Dia orang pun terkejut juga. Awak macam tak pernah tengok. Apa next? Kita bagi support.
Okay, it's okay. Jangan tiru aksi ini di rumah. Jangan tiru. Ini adalah genting yang telah pun dibakar. Ya. Sekali lagi akan dibakar. Sebenarnya itu... Sekali lagi terkejut. Okey, mari terkejut. So itu api betul tak ada gimmick live TV show. Api betul Okey, bismillah. Jadi yang bismillah. sedang melakukan aksi ini adalah Senpai Muinuddin. Senpai Muinuddin. Sekali lagi. Bukan senang Yes. Wow. Ingat, jangan cuba aksi ini di rumah. Ya. Saya nampak Anip mata dah nak cuba dah. Jangan Anip. Balik rumah jangan cuba. Dia highly train. Berapa lama train baru dapat sampai ke tali pinggang hitam tu? Dah hampir 10 tahun. Dan selalu nak dapat tali pinggang hitam 6 ke 7 tahun dah boleh dah. Kalau training tu konsisten. Okey, mungkin ada yang menyaksikan dan melihat kepada ini aksi-aksi yang berbahaya dan mereka akan membawa kepada satu perspektif yang bahayalah main karate do ni sensei kan. Tapi sebenarnya ianya untuk mempertahankan diri. Mungkin sensei boleh beritahu kepada mereka. Betul. Saya boleh katakan sebenarnya karate do ni asalnya daripada Okinawa tu memang dicipta untuk kesihatan, dicipta untuk pertahanan diri. Tapi along the way untuk kita nak menyokong pembangunan remaja dan anak-anak ni, dia akan membina disiplin dan juga dia ada elemen sukan dalam tu. Jadi most important kita nak bagi tahu dia tidak berbahaya sekiranya berlatih dengan baik ke dojo yang betul. ke sensei yang mungkin yang memang berpengalaman. So insya-Allah. So ini hasilnya. Alhamdulillah. Satu kali. Jadi kalau anda nak join boleh join ke carilah Sensei Iman. Ini dia antara detail-detail yang ada dekat bawah ni. Awak buat apa tadi? Ini yang tadilah. Saya nak pecahkan juga. Saya ada sediakan papan. Okey, kita akan biarkan Anif buat sendiri masa iklan kejap lagi. Jadi jom kita pergi ke iklan. Sekian. Let's go. Terus saya. Yuk. Aku jadi aku bila ku bersamamu. Hati jadi rindu bila tidak bertemu. Kau buatkan diriku siang malam aku tidak menentu. Kau jangan biarkan ku terus aku mati dalam cemburu. Tak tahu ku jatuh hati padamu. Tak tahu Tuhan tolonglah aku. Tak tahu ku jatuh hati padamu. Tak tahu Tuhan tolonglah aku. Jangan bimbang, jangan takut. Tak kira jauh mana panggilanmu aku sahut. Kalau kau masih aku perlukanmu aku sambut. Kalau masih sudi hubunganku bagi lanjut. Ku tahu apa yang aku mahu. Bukan lain tapi kamu. Memang susah percaya aku. Kamulah bila malam tiada lampu. Kalau aku jadi raja aku nak kau jadi ratu. Jadikan aku milik dirimu tanpa ragu. Buktikan kamu hanya setia kepadaku. Jadikan aku yang terakhir kali buatku. Jangan biarkan ku terlalu lama menunggu. Tak tahu ku jatuh hati padamu. Tak tahu Tuhan tolonglah aku. Tak tahu ku jatuh hati padamu. Tak tahu Tuhan tolonglah diri aku. Tercipta untukku, buktikan padaku yang kau benar-benar mau. Aku jadi aku bila ku bersamamu. Hati jadi rindu bila tidak bertemu. Kau buatkan diriku siang malam aku tidak menentu. Kau jangan biarkan ku terus aku mati dalam cemburu. Tak tahu ku jatuh hati padamu. Tak tahu Tuhan tolonglah aku. Tak tahu ku jatuh hati padamu. Tak tahu Tuhan tolonglah diri aku. Aku
Tak tahu. Ayo, tak tahu. Tak tahu siapa buat. Siapa buat? Siapa buat? Siapa buat? Buat apa? Siapa yang jatuh hati dulu? Tahu tu. Itu yang tak tahu. Itu yang tak tahu. Ya, kita ada Arif Peter dan Lisa Maria. Yeay. Pagi ini untuk lagu tak tahu. Memang tajuk lagu dia tak tahu. Betul. Apa? Memang ada kat depan. Betul kan? Betul. Apa yang kita tahu? Kita tak tahu. Tak tahu. Siapa yang tahu? Kita pun tak tahu. Tak tahu. Kita tahu. Alright. Kolaborasi di antara kalian berdua, macam mana boleh tertimbulnya idea ni? Arif, Lisa? Saya sini Macam sedih. Sedih. Ini bukan lagu sedih. Arif, ini bukan lagu sedih. Jangan sedih. Ini bukan lagu sedih. Tak, saya ada tulis lagu bersama sahabat-sahabat saya kat studio. Jadi saya panggil dia. Sebab dia lawa, saya tak isem. Jadi panggil mempergunakan dia. Kontra. So saya macam mana nak jual ni lagu ni? Panggil Lisa. Lisa ni sebab ni lah untuk melariskan lagi lah. Melariskan perniagaan. Tapi ni bukan single pertama Lisa. Ni single pertama Lisa. Lisa dilamar macam mana dilamar oleh lagu ini? Dilamar oleh lagu ni sebenarnya saya pun tak sure sangat macam mana diorang pilih saya. So bila diorang cakap datang and then kita try record. So alhamdulillah diorang pun okey. So kita release lah lagu ni. Dah release dah. Dah release dah. Rumit sangat ni. Tapi awak lebih kepada rap tau, rapper. Tapi kalau tengok tadi banyak part-part yang meninggi-tinggi pergi vokal tu. Sebenarnya kita kena tunjuk kelebihan kita. Nak ni siap industri lah. Kan. Dia kadang-kadang kena bongkak sikit. Sedap kat suara. Sedap kat. Okey, tapi lagu ni telah pun siap video klip dia apa semua ni, video klip dia. Kita boleh tengok video klip kita di YouTube. Jangan lupa. Bagaimana proses pemikinan music video lagu ni? Sangat mudah lah, dipermudahkan, fleksibel sangat lah. Di mana? Kita buat dekat mana? Kita dapat Kita buat dekat KL pun ada juga. Kuala Lumpur. Lepas tu kita dapat Honey Cream. Yang sponsor by Honey Cream. Tapi tengok tempat-tempat dia cacan. Luar biasa lah. Cantik, betul. Cantik. Dia memang Instagramable lah. Apa aku cakap ni? Instagramable kan? Pada penceritaan lagu ni sebenarnya macam mana? Penceritaan lagu ni sebenarnya lagu ni dia lebih kepada kita crush dekat someone tapi kita tak tahu macam mana nak bagi tahu. Sebab itulah tak tahu. So kalau siapa yang ada crush boleh bagi lagu ni kat crush korang. Macam saya buat untuk boleh dia cover lah untuk maknanya dia nak bagi tahu dekat awak Lisa. Itulah baru sekarang macam okey. Baru faham. So terima ke tidak ni Lisa? Tak tahulah. Dia gini ke gini? Gini ke gini? Kita tunjuk kat belakang boleh tak tahulah. Sebab kalau terima dia jadi macam gini. Kalau tak terima dia jadi cantum. Friendzone. Macam lain dia. Friendzone. Tapi Arif, kita melihat kepada karya-karya awak dalam industri kan, sebab awak pun ada sesuatu sebelum ini, lagu sebelum ini pun lebih kepada yang begini juga kan. Jadi memang awak akan dikenali dengan lagu-lagu yang sebegini yang menggunakan unsur-unsur tak tahu apa dah jadi kan. Jadi sebab saya suka buat lagu-lagu yang dekat dengan masyarakat lah. Kalau kita buat lagu terlalu kompleks kan takut tak faham. Jangan marah saya pula. Bukan saya tak marah, saya bukan tak faham. Maksud saya tak semua orang faham kita punya perspektif. Jadi saya rasa buat yang dekat dengan rakyat sekarang. Jadi easy listening. Lepas ni akan keluar lagi banyak lagu rakyat lah. Banyak ni, rakyat-rakyat negara lain ni. Apa easy listening? Easy listening and singing. Yes. Sing along lah lagu ni. Sing along lah lagu ni. So, okay, awak pula Lisa. Ni memandangkan ni first single. Apa planning, perancangan awak untuk orang kata dalam 10 tahun dalam industri ni? Kalau boleh saya still nak keluarkan lagu-lagu baru. Marah, dia kena ada plan. Okay, kalau kita bincang sekarang. Dah. Dia tak beritahu plan dia. Kalau saya punya plan ni memang saya nak keluarkan lagi lagu-lagu baru. Kalau ada rezeki setahun paling tak pun satu lagu pun okey lah. Cuma saya nak cuba. Saya still lagi belajar juga. Akan terima lagu Arif Peter saja ke atau lagu orang lain pun boleh? Siapa-siapa je boleh. Tak semestinya Arif lah. Tak semestinya Arif. Boleh lagi. Habis saya lagu dia. Tapi partner duet saya sangat selesa dengan Arif lagi lah. Mungkin selesa ke jenjang Pelamin ataupun jenjang Selatan lah. Itu je. Dia cuba. Dia masih macam antara dua. Okey, awak preference-nya untuk menjadi artis yang macam mana? Genre awak yang pilih macam mana? Saya kalau nak tanya daripada zaman sekolah pun saya nyanyi, saya banyak nyanyi lagu macam lagu-lagu more to traditional lah sebenarnya, lagu-lagu traditional. So bila first time dapat lagu ni mula fikir boleh ke saya bawa lagu ni kan, sebab lagu ni agak rancak juga. Tapi saya cabar diri saya jugalah. Alhamdulillah. Jangan risau Lisa. Okay. Haziq percaya Lisa boleh buat.
Dah bergaduh berdua ni. Betul, saya tak tahu. Tapi guys, itu dia. Boleh tengok video klip lagu Ha Tak Tahu sekarang di YouTube. Tapi sebelum kita akhiri MSI pada hari ini, kita nak ingat kepada anda debaran anugerah juara lagu 37 makin terasa. Sebab apa? 12 Februari. Betul. Dan 12 finalis akan berentak pada 12 Februari pada pukul 9 malam di TV3 dan anda boleh saksikan. Jangan lupa untuk terus memberikan sokongan kepada siapa saja finalis yang anda nak melihat untuk menjulang anugerah yang sangat berprestij ini ya. Mana tahu nanti giliran kalian pula kan. Kita doakan Arif Peter dan Lisa Maria pula mungkin akan tiba di pentas anugerah juara lagu pula. Okey, jangan lupa besok MSI hari Ahad. Suka minum air kelapa tak? Suka minum air kelapa? Arif, come on Arif. Benda free? Benda free saya suka. Air kelapa percuma dia terima. Ya, tapi esok akan cerita pasal air kelapa. Dan pengisian-pengisiannya lah apa khasiatnya, kebaikannya di Malaysia hari ini. Okay? Jadi jangan lupa untuk terus belajar seni mempertahankan diri seperti yang kami tunjukkan kepada anda tadi. Untuk kita, orang kata apa? Tambahkan ilmu. Betul. Jangan tak tahu pula berkenaan dengan perkara itu. Terus senyum selalu. Jumpa lagi di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Jaga mata, jaga hati.